الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pada malam ini kita merapatkan rasa syukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam, dan seterusnya nikmat kesihatan dan juga masa lapang. Mudah-mudahan kita dapat mentaati perintah Allah di atas kesihatan yang diberikan dan masa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Masa muda, masa sihat, masa kita hidup, masa kita kaya, masa lapang yang Allah Ta'ala berikan. Ini masa-masa yang diperingatkan kepada kita sebelum datang masa sebaliknya. Jadi mudah-mudahan dengan masa yang ada ini kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Kerana kalau kita tidak bersyukur, maka akan ditarik nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya Allah Ta'ala kata kita bersyukur, berterima kasih, redha di atas nikmat Allah, la azidannakum, kami akan tambah, kami akan berkahi. Wa la in kafartum, sekiranya kufur, ingkar, asyik nak komen, tak kuati je, maka inna azabi lasyadid, maka azab Allah Ta'ala itu bersangat pedih, sama ada diambil, dikurangi atau dihilangkan nikmat tersebut. Setelah pada malam ini kita sambung antara metode seterusnya, yang ketujuh, lisanul hal, yang mana secara etimologi metode bil lisan bil hal ini penggabungan di antara lisan bahasa, tutur bicara, kata-kata, sedangkan hal iaitulah keadaan, situasi. Jadi lisanul hal merupakan realiti sebenar. Dia upload di media sosial sama dengan realiti. Kadang-kadang upload di media sosial romantik, tapi di luarnya tak berapa nak romantik, kan? Dia publish dekat orang lain supaya orang tengok hebat, tapi realitinya tak ada pun amalan. Jadi lisanul hal, realiti yang berlaku. Jika kata tersebut digabungkan bil lisan al-hal, mengandung makna memanggil, menyeru dengan menggunakan bahasa keadaan. Kita gunakan realiti. Atau dia menyebut, menyeru, mengajak dengan perbuatan nyata, contoh dahulu, ataupun suri tauladan. Kita cakap boleh tak? Kena dengan kita? Contoh orang kita. Jadi realitinya bagaimana, keadaannya bagaimana. Maka pengertian ini
boleh diungkapkan dengan hikmah. Lisanul hal ni penuh dengan hikmah, tak gaduh, elok. Maka lisanul hal maknanya keadaan lebih menjelaskan daripada ucapan. Tak payah tengok, kita tengok perbuatan dia pun kita dapat. Kita tengok dia cara berpakaian pun sejuk mata memandang. Tak payah cakap. Saya ni ulama, tak payah beritahu, kita tahulah. Nampak pada wajahnya, keadaannya, realitinya, tutur bicaranya, cara hidupnya, cara berjalannya, cara minumnya, cara berpakaiannya, cara berjoggingnya, semua cara nampak di wajahnya. Tak payah kita bersoalan. Ni tengok cantiknya Islam, tapi bila tengok kukunya, tengok rambutnya, tengok pakaiannya contohnya, boleh saya tengok maka tak sebanding dengan realiti itu maksudnya. Maka kalau kita nak tengok lisanul hal, tengoklah Nabi SAW daripada Syama'il Muhammadiyah yang menghimpun lebih kurang 400 hadis Imam Tirmizi kumpulkan. Di situ kita akan dapati selengkap, secontoh, secantiknya akhlak Nabi itu. Memanggil menyeru ke jalan Tuhan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menggunakan bahasa keadaan manusia yang didakwahinya, yang diseru. Orang tengok kita, orang tahu lah, orang bukan Islam tengok kita kan, kita berkawan dia tahu lah. Oh, saya nazar, dia pun faham. Jadi orang nazar kan, orang nazar lah, dia tak bersemayang. Dia terus ingatkan kita, sebab dia tahu kita bersemayang. Tapi kalau kita jenis memang tak semayang, tak puasa, dia pun buat tahu. Sebab itu daripada bahasa keadaan, realiti tadi. Atau memanggil ke jalan Tuhan untuk kebahagiaan manusia dunia akhirat dengan perbuatan yang nyata sesuai dengan keadaan manusia itu. Bukannya hanya kena pakai serban, kena pakai jual, kena pakai kain sarung. Nak main pun kena pakai kain sarung ni, bukan pakai jubah. Tak, tengok keadaan, realitinya bagaimana. Maka bahasa keadaan ini dalam konteks dakwah ada segala hal yang berhubung dengan keadaan mad'u, baik sama ada fisiologinya ataupun psikologinya. Maknanya dilihat keseluruhan keadaannya. Maknanya ini keadaan mad'u kita. Dia ni susah ke, dia ni senang ke, apa yang diperlukan sekarang, bagaimana keadaan ini. Dia dah lama tak datang surau. Tiba-tiba orang kata dia sakit. Jadi kita selaku Pak Imam AJK surau buat rombongan melawat. Terharu dia, kan? Dia menjangkakan dah lama tak pergi surau ataupun tak menempuh surau, dia sakit, orang tak datang ziarah. Tapi bila datang ziarah itu menyebabkan dia bersyukur kerana orang surau masih ingatkan dia. Itu contoh. Tapi kita tidak, siapa tak datang surau, kita buat polisi baru, kita tak ziarah dia walaupun mati, walaupun sakit. Kan? Bertambah jauh orang kan dengan itu, kan? Semakin jauh, kan? Muhammad Yunan Yusuf mengungkapkan bahawa lisan hal ini dipergunakan merujuk kepada kegiatan dakwah melalui tindakan, perbuatan nyata. Realiti, kita selesaikan isu yang apa. Dia tak ada pekerjaan, bagi pekerjaan. Dia susah, bagi cara dia untuk dimudahkan urusannya. Jadi selesai, tak nak apa masalah ni. Sementara itu Hashim menyebut istilah Islam memberikan pengertian bahawa yang dimaksudkan dalam hal itu ialah dakwah dengan perbuatan yang nyata, yang jelas, terus direct, kita ajak terus, tapi dengan hikmah tadi, dengan keadaan ini.
Dan cara ini merupakan kerangka kerja yang konkret dalam melaksanakan setiap kerja dakwah dalam masyarakat sehingga lebih efektif jika ditunjangkan dengan konsep yang matang, yang baik, ada support ya. Dan metod ini merupakan tindakan nyata. Dakwah bil hal ini lebih mengarah kepada tindakan menggerakkan mad'u sehingga dakwah lebih berorientasikan pengembangan dalam masyarakat step by step, sedikit. Contoh, kan kita nak tarik orang datang solat berjemaah, penuhkan. Mungkin dakwah bil hal di sini mungkin kita boleh dapatkan sebelum tengok macam mana, apa isunya, bagaimana keadaannya, masyarakat tadi apa diperlukan. Mungkin mereka ni ada syik, mungkin mereka ni nak cepat, mungkin apa, bagaimana. Jadi kalau itu keadaannya, maka solusi dia apa? Mungkin sembahyang kita perlu dibuat apa, diapakan, contohnya. Mana realiti masyarakat itu, apa yang mereka perlukan. Maka usaha untuk mengembangkan masyarakat Islam memiliki bidang yang luas, meliputi pendidikan barangkali, ekonomi barangkali, sosial masyarakat barangkali. Maka inilah yang didakwahi dakwah bil hal. Kita dapat selesaikan isu masyarakat. Surau berperanan bukan hanya sekadar tempat ibadah yang khusus sebagai puasa ataupun pendidikan semata-mata, tetapi juga dapat menyelesaikan masalah ekonomi ahli Korea, masalah sosial masyarakat kita, masalah. Jadi itu dakwah bil hal. Gabungkan semua pihak yang berkepentingan buat penyatuan. Maka perkembangan pendidikan bahagian penting dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau sesuatu bangsa itu bijak, pintar, pandai, maka bangsa ini maju ke depan. Tapi kalaulah ketandusan ilmu, jahil, tidak kenal Tuhan, tak tahu mana yang wajib, yang sunat, yang harus, yang makruh, yang haram, maka masalah. Tak tahu mana yang perlu, mana tak perlu, mana dururiyat, mana tahsiniyat, mana kamaliyat, maka menyebabkan kehancuran dalam masyarakat. Yang utama diutamakan sepatutnya, yang kurang utama tidaklah diberi prioriti dalam tindakan kita. Dia bermula daripada pendidikan. Maka kita suruh kita, majlis kita buat siri kuliah berdasarkan objektif-objektif contoh. Maka cuma lihat sejauh mana keberkesanan ini, sasaran ini. Mungkin setiap habis kuliah tuan-tuan buat pertandingan, tuan-tuan. Pertandingan apa? Menghantar respon. Siapa respon 3 respon terbaik dapat duit RM10, 3 orang. Jadi mungkin satu taman mendengar kuliah ni daripada online lah, online datang surau tak sempat. Dia duduk dekat KL, duduk dekat Benin, mungkin duduk dekat US, duduk dekat Rusia, tapi nak join juga dia punya apa ni kita kata tadi, selepas setiap kuliah ada dia punya feedback. Daripada situ mungkin ada interaktif kan, ada. Jadi masyarakat dapat sedikit. Ini contoh macam mana kita nak memberi pendidikan dalam realiti yang semasa sifatnya, supaya kita dapat selesaikan isu masyarakat, isu kejahilan, isu apa? Itulah. Maka dakwah hendaklah difungsikan untuk meningkatkan kualiti umat yang akhirnya ada perubahan. Kita nak berubah, ada kesan yang kita buat.
Setahun lepas dengan sekarang berbeza, 5 tahun lepas dengan sekarang berbeza. Ada dia punya perubahan sosial. Maka itulah yang akhirnya lebih membawa kepada dakwah yang produktif, dengan tindakan-tindakan yang konkret. Terus apa solusi? Apa tindakan? Apa kesimpulan? Apa yang perlu kita bertindak setelah kita dapat selesaikan ini? Akan tetapi harus diberi perhatian untuk para dai sebelum menggunakan metod ini, hendaklah dibekalkan dengan konsep yang matang sehingga hasil yang dicapai akan maksimal. Diberi kepahaman dulu. Kalau boleh post lah. Kan dakwah bil hal. Kalau dia tak faham, jadi dakwah bil hal, kan dia tak nampak apa yang dibuat tadi. Maka kerana ini, metod ini memerlukan pemikiran dan kerja yang nyata, proses selanjutnya. Jadi dakwah bil hal ni adalah kita kata kepimpinan melalui teladan. Kita tunjuk bahasa badan kita telah memahami. Orang tengok kita pakai kopiah, orang anggap kita ni tak penipu, jujur, amanah, integriti, kompetensi dia tu lah. Maka di situlah dakwah bil hal. Orang nampak polis, orang anggap dia itu menjaga keamanan. Jadi dari situ orang pun faham lah. Tapi apabila sebaliknya berlaku, maka masalah. Orang nampak polis, orang nampak blank. Orang nampak ustaz, orang nampak blank. Sepatutnya bila nampak ustaz, dia akan menjadikan ustaz ini sebagai tempat dia merujuk. Tapi sebaliknya pula. Maka na'udzubillah. Jadi dakwah bil hal ini penting kita lakukan, sama ada di segi bahasa badannya, di segi tutur bicaranya, mungkin di segi suasana sehari-hari kita berhubung dengan masyarakat. Dakwah bil hal, kita kata sunnah makan tangan kanan, kita minum tangan kiri, contohnya. Jadi masalahnya, jadi maksudnya tengok realiti. Yang ke-8 iaitulah metode infiltrasi, ataupun sisipan, ataupun dalam masa yang sama. Kita buat pertandingan boleh, tapi sisipkan di situ 5 minit, 10 minit bagaimana peraturan bermain dalam Islam. Sambil sebelum main golf ada taklimat, masukkan sedikit unsur agama dalam taklimat itu. Ataupun doa tu kita masukkan bahasa Melayu, kita masukkanlah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada menipu, jauhkanlah kami daripada maksudnya masukkan sedikit unsur tadi. Maknanya dia dipanggil sisipan lah, tapi masukkan ke dalam program yang secara tidak langsung. Sebelum jogging ada orang merasmikan. Masa perasmi itu masukkan sedikit unsur nasihat. Kita jogging ni, kita buat kembara ini, kita buat pertandingan ini bukan nak menang semata-mata, tetapi silaturahim. Mesej tak ada mesej, kita masukkan sisipan. Kita sebagai ketua jabatan masukkan sedikit sisipan nasihat-nasihat. Sebelum mesyuarat, bagi minit mesyuarat ataupun tazkirah 2 minit. Maksudnya saya punya suara, biasa sebelum mulakan mesyuarat surau, saya akan minta seorang AJK untuk bagi tazkirah 2 minit. Ingatkan 2 minit. Nanti bulan depan tukar lagi orang lain. Jadi sisipan. Walaupun mesyuarat, walaupun nama dia jogging, walaupun namanya kesajian nama, tapi ada unsur sisipan. Kita bekalkan sekali dengan nilai-nilai tambah, nasihat-nasihat namanya. Jadi metode ini akan lebih efektif bila diterapkan pada kalangan tertentu yang
mengambil penting terhadap agama. Jika disebut secara terang-terangan, mungkin dia rasa. Contohnya kita pergi, tujuan saya ni nak ceramah dengan awak ni, mampu tak nak dengar. Tetap aku sibuk ni, kan? Tetap pernah dengar tak jemaah tabligh datang kan? Assalamualaikum. Dua kali lagi salam. Assalamualaikum. Tak ada. Assalamualaikum. Orang jawab. Waalaikumsalam. Tak ada orang rumah. Nampak tak? Terus tak ada orang rumah. Kan? Sebab apa? Dia nampak macam macam alamak datang pula contoh kan. Jadi orang kan bersedia tengah-tengah makan, tiba-tiba ada orang jual barang je. Maknanya itu kan lain. Macam dipaksa macam ni, jadi payahlah pula ni kan. Tapi apabila tidak bersahaja, dia panjang pula. Main bola 1 jam, ceramahnya 4 jam di situ dia. Mampu kawan tu kan. Itu bukan sisipan tu, balik tu kan. Main bola tu dia sisipan ya. Maknanya kita kena sesuaikan. Lagi efektif apabila orang concern pasal agama lain. Biasa saya bila saya panggil penceramah hebat ni, saya akan beritahu Ustaz, nanti Ustaz tekan sikit bab solat jemaah. Ataupun orang lain pula yang datang, Ustaz nanti Ustaz tekankanlah pasal silaturahim. Ustaz, dia memang ada topik tu topik lah, tapi conclusionnya ada. Saya akan sisipkan yang ke ujung. Apa benda yang kita nak fokus. Bulan ni kita nak fokus apa? Fokus. Gitulah. Sisipan lah. Walaupun dalam kuliah dia ada sisipan. Sebab kadang-kadang apabila kuliah panjang, dia ingat yang 2-3 perkara je. Jadi kadang-kadang begitulah. Yang ingatnya benda yang lawak, yang isi bagaimana dah tak ingat kan. Mental mereka disalah putih oleh sikap sekular sehingga mereka enggan datang jika diberi penerangan agama secara terangan. Dia tak nak datang surau, dia tak datang masjid. Dia kalau ada kita kata buat program agama, dia tak nak datang. Jadi bila kita buat atas kita contoh yang isu panas Ramadan kan, Ramadan. Kita Ramadan tarawih kan. Tapi kita sisipkan sikit, sisipkan tazkirah. Saya tazkirah 5 minit je sebelum mula tarawih. Tak kalah 5 minit tak boleh, sembang boleh kan. Maksudnya kalau nak sengaja ajak datang dengan kuliah, minta maaf Encik, minta maaf. Ini tak perlu saya dah tahu dah semua. Macam tu lah kan. Jadi kita sisipkan sempena-sempena tadi. Orang buat tahlil dengan tahlil, sisipkan sebelum tahlil tu pedal tazkirah 2 minit, 3 minit. Tuan-tuan, hari ni kita buat tahlil ni menunjukkan bahawasanya kita perteguhkan akidah kita kan? Yang mana tahlil ini la ilaha illallah, itu tahlil. Contoh kan, walaupun orang bangkang tahlil ni begini begitu, dia kata Hindu Buddha lah, suka diri lah, daripada yang dibuat bid'ah tu yang dia tanggung usaha akhirat ni. Tahlil la ilaha illallah daripada Hindu Buddha, kan pelik dia ajari tu kan? Maksudnya kita nak sisipkan ke dakwah. Sebab tu orang dulu dia buat program-program mati ada sedikit dia buat tahlil, itu sisipan tu. Salah satu bentuk dakwah. Nak harap berkumpul satu keluarga datang dengan kuliah, minta maaf tak datangnya. Jadi sekurang-kurangnya buatlah majlis tahlil. Orang keluarga tu pun sedih atas kematian, kita isilah sikit. Kita isilah dengan majlis zikrullah. Tahlil tu la ilaha illallah tu tahlil. Takbir tu Allahu Akbar. Tahmid alhamdulillah. Maknanya tak ada masalah. Yang kita tegur tu kenapa? Oh dia buat ni, nanti tak boleh buat. Cakap lah, cakap je. Itu kan sisipan. Itu kan salah satu metode dakwah. Jadi tuan-tuan sebelum buat tahlil, bagilah tazkirah 2-3 minit. Datanglah surau, penuhkanlah surau sebelum maghrib macam kuliah Jumaat, solat Jumaat gitu kan. Itu sisipan, ada masalah. Kemudian menyalahi akta etika, tak ada. Sisipan. Itu dakwah ni. Macam mana wali songo buat kan, boleh dengan hidayah Allah Ta'ala bagi, boleh berubah. Berubahnya Allah Ta'ala, ubah bukan kita.
Tapi kita nak ceritanya, sesipan ini metod dakwah. Nak ajak orang datang-datang penuh suruh, takkan datang. Macam kita lah. Suruh saya sebelum Jumaat, kita buat tazkirah sebelum Jumaat. Kan ramai tu. Kalau berdasarkan khutbah tu, dia tidur semua. Bukan semua lah. Kalau saya baca khutbah memang terpekik-pekik lah. Semua mata bulat lah. Sebab kita suara kita rantang sikit kuat kan. Tapi kalau kena yang baca khutbahnya legok kan, lain tu. Dah macam tu tidur. Kan. Jadi bagilah tazkirah sebelum Jumaat tu, walaupun 5 minit bisa, 10 minit je. Ada orang kata apa ni Ustaz, mengganggu orang berzikir. Dia tak tahu kita tazkirah tu zikir. Lagi pelik. Tazkirah tu zikir. Dia ingat zikir ni la ilaha illallah, itu zikir juga. Tapi bila bagi peringatan itu majlis zikrullah. Majlis zikrullah ni bukan hanya berzikir Allah, itu zikir juga. Tapi majlis ilmu tu majlis zikrullah. Pelik juga bila orang terjemahkan majlis zikir itu zikir. Zikran kathira. Allah Ta'ala kata sembahyang tu zikir. Kita sembahyang tu zikir. Masalahnya kita sembahyang tak ingat Allah, bukan zikrullah. Contoh lah tu kan. Maka metod ini lebih efektif jika dakwah itu memiliki keahlian khusus. Seperti contohnya pakar kedoktoran, betul kan? Ataupun pakar psikologi. Adalah orang yang menginginkan ilmu kejiwaan. Jiwa ni pelik, kan? Ada orang emosi, ada orang sedih, bahagia, sedih. Kita macam tu. Dari pagi sampai petang ni macam-macam emosi kita. Ada sedih, ada gembira, ada macam terharu, ada macam tak ada harga yang langsung, ada macam bengang, ada macam jadi macam mana kita nak berhadapan dengan mental ini, dengan kejiwaan ini? Kita bermusuh dengan siapa, beremosi dengan siapa, contoh. Jadi ilmu psikologi macam mana memandang kan? Begitu juga pengarah perusahaan syarikat dan sebagainya lah. Jadi kita kata sisipan ini ataupun nasihat secara tidak langsung ini, atau istilah kita di tempat sikit, nasihat secara tidak langsung ini sangat berguna. Sebab ada orang hobi dia travel, memang kaki travel, maka orang membuat pelayaran Islamik, kan? Naik kapal ke Kelang, pergi ke Singapura, patah ke Kuantan, patah balik ke Penang, contoh. Sebab kalau tak buat begitu, tak adalah dia nak dengar ilmu ke, nak dengar tas, tak ada masa. Jadi bila buat bermodul, macam kami baru ni buat surau buat perkemahan 3,000 malam, pergi kawasan hutan yang mana tak ada internet pun tak ada. Memang duduk kat hutan lah. Jalan nak pergi situ pun dia tahan, tak ada jalan tak. Jalan boleh tahan. Slow juga. Jadi dalam itu kita isi sisipan berkemah-kemah, tapi ada tazkirah, kuliah subuh, ada kuliah maghrib, solat berjamaah, ada pengisian bermodul. Kalau saya saja berkemah tak ada pengisian boleh tak, tapi rugilah kita. Tapi kita nak sasarkan geng-geng yang hobi berkemah ini, kita nak isi dengan program. Gitu. Begitu juga kita buat konvoi bermotor, pergi ke Rawang, pergi ke Jatuh. Jadi dalam setiap checkpoint ada pengisian. Itu sisipan. Kita isi dengan benda. Geng-geng motor ni, dia ada trigger dia. Dia yang seronok. Jadi sambil-sambil dia tu ajar cara ambil air sembahyang suara, sembahyang doa suara, kan? Contoh dia ada pengisian lah. Jadi dia mudah lah, kan? Sebab kita merealitikan Islam ke dalam kehidupan. Sebab orang nampak perkemah ni tak ada langsung dia beranggapan bila sebut perkemahan ni tak boleh masuk unsur agama. Masuk unsur agama. Contoh. Masih banyak metode dakwah yang lain yang tidak diterangkan secara mendalam dalam perbahasan ini, seperti metode simulasi
Iaitulah pendalaman ajaran Islam melalui permainan dalam kelompok atau beberapa orang atau lain-lain metod lah. Simulasi, buat contoh ataupun kita berlakon, simulasi lah. Lakonkan sendiri. Macam mana nak deliver, macam mana nak sampaikan kepada non-Muslim, kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam. Buat simulasi, buat keadaan tertentu. Apa solusi? Apa pandangannya? Bagaimana? Macam itulah, macam keadaan boleh buat. Jadi tariqah atau metod dakwah yang telah dijelaskan sudah cukup mewakili metod dakwah yang pelbagai digunakan oleh masyarakat. Ataupun kita dah sebut dulu ni metod yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam bentuk hukum, undang-undang. Itu metod juga. Contoh nampak macam okey, kita akan buat kuasa undang-undang. Kuasa undang-undang tu metod dakwah lah tu. Tapi dalam bentuk pemerintahan. Pemerintah dia ada hak untuk nak meletakkan undang-undang, hukum. Dia ada hak. Sebab dia yang buban undang-undang, dia yang bina undang-undang. Itu salah satu metod. Metod untuk nak buat sesuatu. Maka semua tadi tu ada dia punya cara dia. Maka setiap metod dakwah yang diterangkan seharusnya didukung dengan ilmu-ilmu intelektual yang terkait agar tercapai aktiviti dan efisiensi yang berkesan, maksudnya kesan yang maksimum. Setiap orang, metod yang kita nak gunakan dalam dakwah tidak sama. Geng-geng kayangan yang kaya-raya T20 ni, dia tak sama metod dengan kita. Metod macam mana kebanyakan orang tak sama. Kepada golongan susah, miskin, fakir, tak sama metod yang kita gunakan kepada orang jutawan ni. Tak sama. Setiap orang tu tidak. Sebab tu pendekatan Nabi pun tidak sama kepada orang-orang ni, kepada mereka-mereka ni. Kalau Nabi berhadapan dengan raja, Nabi guna rasmi, surat invitation, pakai surat lah. Tapi kita jemput ahli Korea datang, takkan pakai surat. Kan? Datang ke masjid, kita jemput seorang-seorang datang ke masjid, buat surat invitation setiap kali semayang. Letih gitu. Maknanya tengoklah keadaan macam ni. Susah. Yang tadi tu sebab dia raja, sebab dia tu pemerintah negara. Pada Hercules, Najasyi, maknanya Nabi hantar surat. Dan sahabat kata, ya Rasulullah, kalau mereka ni surat kena dicop, Nabi buat kau buat cop, Nabi suruh buat cop. Oh, kalau kita cop ni Israel ni, Yahudi ni tak ada guna. Apa pula itu alat saja. Kita pakai tie kan, tak boleh pakai tie tak, pasal ini kan tie daripada Yahudi, daripada barat. Kita apa pula, dia pakai je lah, itu kan alat. Oh, jangan buat TikTok daripada Yahudi. Kita nak sampaikan mesej dakwah, contoh lah. Yang kita jumuk sangat, otak nak berkembang tu kenapa? Maka jangan disempitkan metod itu. Selagi boleh kita jelaskan Islam tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Kenapa kita nak hanya satu saja metod? Satu ni je dalam pergi KL. Udara, udara tak boleh, bahaya kerana ada pencemaran udara. Guna air pun tak boleh. Pakailah apa saluran, yang penting boleh sampai jalan ke KL tu. Maka metod itu selagi tidak bercanggah, maka boleh guna. Sebab itu tujuan baik, metod salah, maka tak diterima. Kan? Tujuan kita baik, nak bantu orang susah, pergi rompat bank. Kan? DJB surau, Muslimah ramai-ramai pergi rompat bank. Tak boleh lah. Apa pasal ni? Kita nak bantu orang susah dekat kawasan sini. Salah, tak betul. Mesti guna metod yang benar. Kita nak apa? Nak membenteras ajaran sesat, guna metod yang sesuai. Metod sesuai, agensi yang sesuai, pihak yang berkaitan. Jangan salah guna metod, nanti membawa padam. Ni metod sangat penting, betul-betul. Jadi tuan, cukuplah kot. Nak ajar kan?
lagi 1 minit sini pun dah habis. Jadi dalam cara kita nak menyampaikan dakwah ini, metod sangat signifikan dan metod yang pelbagai menyebabkan kita mudah belapang dada, tak bergaduh. Tak bergaduh. Ni nak kenal Allah macam-macam metod, tiba kita dah satu. Boleh. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, kita boleh gunalah. Yang penting ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Jangan keluar pula jadi liberal pula, pluralism pula, etis pula, macam-macam masalah. Jadi itu saja yang baik itu daripada Allah. Jangan bantu berbahasa, minta maaf secara terkasa-basa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'allimina wal mu'allimat alhamdulillah. Dengan tasbih kepada Rasulullah. Subhanallahumma wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr.